Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin 13, 23 Mei bersama saya Marniza Osman. Aktivis mahasiswa Adam Adli Abdul Halim mengaku tidak bersalah selepas dituduh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini kerana menghasut di dalam sebuah ucapannya pada Forum Pidato Rakyat 13 Mei lepas. Adam Adli didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 4-1C Akta Hasutan 1948. Ekoran ucapannya pada malam 13 Mei di Dewan Himpunan Cina Kuala Lumpur, Selangor. Jika disabitkan kesalahan, beliau boleh dihukum penjara maksimal selama 3 tahun atau didenda RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Hakim Nur Syaridah Awang membenarkan Adam Adli dibebaskan dengan ikat jamin berjumlah RM5,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 2 Julai 2013 untuk sebutan kes. Dalam penghujahan peguam belanya N. Surendran, Adam sepatutnya dibebaskan tanpa ikat jamin memandangkan beliau adalah seorang pelajar manakala bapanya adalah bekas pesara kerajaan. Menurut Surendran, sebagai anak muda yang lantang menyuarakan suara rakyat, dakwaan yang dikenakan terhadap beliau perlu dibatalkan kerana tidak mempunyai asas. Ini adalah satu dakwaan yang tidak mempunyai asas langsung kerana banyak kes seperti kes bekas Hakim Mahkamah Rayuan yang mengeluarkan kenyataan yang serius yang menimbulkan perpecahan kaum, tiada tindakan diambil. Juga penting ini akta hasutan, Perdana Menteri pun telah menyatakan akan dimansuhkan. Tetapi Perdana Menteri Najib masih menggunakan akta hasutan yang zalim dan jahat. Jadi kita tolak salah guna kuasa seperti ini. Kita akan filekan permohonan untuk membatalkan dakwaan ini terhadap Adam Adli di Mahkamah Tinggi. Selain N. Surendran, Adam Adli turut diwakili 4 peguam lain iaitu Datuk S. Ambiga, Michelle Yesudas, Muhammad Afiq M. Nur dan Samsul Iskandar Mat Akin. Sementara itu, Ambiga melontarkan persoalan kepada Menteri Dalam Negeri dan Peguam Negara. Mengapa menjadikan Adam Adli sebagai sasaran semata-mata? We want to know why they are picking on this young man for words that he spoke when there's so many people who have made far more serious statements who are scot-free. So we think this is selective prosecution, and that in itself is an abuse of the criminal justice system. You don't use the criminal justice system and the law in this way just to punish one or two people. The law has to be applied evenly. But having said that, the Sedition Act must go. Nobody should be charged under the Sedition Act. Adam Adli meninggalkan pekarangan mahkamah sekitar jam 11.40 pagi selepas bayaran ikat jamin dibuat sambil diiringi hampir 50 orang penyokong beliau. Sebelum ini, Adam ditahan reman selama 5 hari sejak 18 Mei lalu selepas ditangkap berhubung kenyataan beliau yang dibuat semasa forum selepas pilihan raya itu yang dianjurkan Suara Anak Muda Malaysia SAMM. Polis hari ini menahan Ahli Parlimen Batu Tian Chua dan penyelaras gerakan asalkan bukan UMNO Haris Muhammad Ibrahim dalam 2 operasi berasingan dipercayai berhubung Perhimpunan Suara Rakyat 505 pada Sabtu ini. Tian Chua dalam tulisannya di Twitter hari ini menyebut beliau ditahan sejurus sebelum melepasi pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang LCCT tengah hari tadi. Menurut Tian, polis menahan beliau berhubung siasatan mengikut akta hasutan. Sementara itu, Setiausaha Agung PSM S. Aruchelvan dalam satu tulisan di Facebook pula berkata, Haris ditahan oleh 5 orang anggota polis ketika sedang makan tengah hari di Segambut. Haris juga turut berucap dalam forum di Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor pada 13 Mei lalu. Sebelum ini, jurucakap Suara Rakyat 505 Badrul Hisham Syaharin atau dikenali sebagai Cikgu Bad menegaskan, asas pesta itu adalah mencari demokrasi yang digelapkan pada 5 Mei lalu dan ianya akan diadakan secara aman di Padang Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ MCOP Mall. Badro juga menafikan bahawa ia bertujuan untuk menumbangkan kerajaan seperti Arab Spring seperti yang didakwa pihak berkuasa. Sebaliknya, perhimpunan berkenaan adalah festival rakyat untuk mengembalikan hak demokrasi kepada rakyat. Namun kami, Suara Rakyat 505, menegaskan no such thing about Malaysian Spring. Ia tidak ada kena-mengena dengan Malaysia Spring.
atau rampasan kerajaan yang akan berlaku atau dirancang berlaku. Sebaliknya, rakyat terus bangkit mencari demokrasi yang telah digelapkan pada pilihan raya 5 Mei. Asas kita demokrasi. Kita turun ke jalan adalah untuk mencari semula demokrasi. Antara yang dijangka mengambil bahagian dalam perhimpunan tersebut adalah NGO Suaram, Solidariti Anak Muda Malaysia, Asalkan Bukan UMNO, Tindak Malaysia, Parti Sosialis Malaysia dan Parti Rakyat Malaysia. Perunding patologi daripada Hospital Kuala Lumpur HKL semalam mengesahkan bahawa tahanan polis N. Dharmendran meninggal dunia akibat kegagalan fungsi kecederaan tisu lembut akibat pukulan ke badan. Perkara itu dinyatakan oleh Dr. Siu Feng kepada keluarga Dharmendran, Peguam N. Surendran dan Latifah Koya serta pegawai penyiasat polis di bilik mayat HKL malam tadi. Menurut Surendran, ahli patologi itu juga menjumpai luka yang masih baru yang didakwanya membuktikan Dharmendran dipukul dan didera dengan teruk sehingga mati ketika dalam tahanan, lapor portal Malaysia Kini. Surendran yang juga naib Presiden PKR berkata, berdasarkan kesan di badan, doktor itu juga mendapati terdapat penggunaan rotan di bahagian belakang si mati. Menurut laporan agensi berita bernama sebelum ini, Dharmendran mati selepas mengadu sesak nafas pada Selasa malam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Ku Chin Wah, lelaki itu mengadu sakit dada kira-kira jam 9 malam sebelum dibawa ke HKL untuk mendapat rawatan, tetapi disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital. Sebelum ini, portal Free Malaysia Today melaporkan bapa kepada mendiang N. Dharmendran mengesyaki anaknya mati akibat dipukul semasa dalam tahanan. Menurut laporan itu, N. Dharmendran ditahan 11 Mei lepas selepas terlibat dalam satu kes pergaduhan. Lelaki berusia 32 tahun itu adalah salah seorang daripada 4 suspek yang ditahan berhubung satu kes tembak di Bandar Tun Razak Ceras. Mendiang telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak berusia 2 tahun. Sekian Buletin 13, teruskan melayari www.selangorku.com untuk pelbagai paparan menarik. Saya Marniza Osman, dengan itu Assalamualaikum dan jumpa lagi.